Pentadbiran guru di Malaysia secara efektif adalah tajuk di bawah subjek yang akan saya terangkan kepada doktor. Bahagian pengenalan, apakah yang dimasukkan dengan hubungan industri. Beberapa definisi yang akan menjelaskan berkaitan hubungan industri. Hubungan industri tidak semua berhubung sosial dalam industri dapat ditafsirkan dengan mudah mengikut terma-terma golongan terpelajar. Dalam pengenalan juga, hubungan dalam industri jelas merangkumi pelbagai rutin hubungan antara peribadi, perbualan atau permainan semasa pekerjaan. Terdapat beberapa hubungan industri yang memberi pengaruh yang kuat kepada yang lain. Contohnya dalam aspek keputusan yang diambil oleh majikan seperti di tempat kerja, menentukan jenis dan tahap pengeluaran, memperkenalkan bentuk teknologi dan cara kerja organisasi tersebut. Dan hak dalam tanggungjawab telah berkembang kepada tanggungjawab secara kolektif. Dalam perbincangan tajuk ini, doktor, juga dapat perbandingan hubungan industri di sektor awam dan sektor swasta yang akan membezakan sistem pengurusan yang diamalkan di sektor awam dan sektor swasta. Untuk makluman doktor, bagi sektor awam terdiri daripada semua unit pemerintahan pusat, negeri atau tempatan. Semua dana keselamatan sosial di setiap peringkat pemerintahan. Semua institusi bukan keuntungan, bukan pasaran yang dikawal oleh dibiayai oleh unit kerajaan. Sektor awam juga mengkurumi barang awam dan perkhidmatan kerajaan seperti tentera, pendidikan awam, sektor kesihatan. Bagi juga sektor swasta, untuk aman doktor, sektor swasta adalah yang dijalankan oleh individu dan syarikat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dikendalikan oleh negara. Maka ia mengarungi semua perniagaan untung yang dimiliki atau dikendali oleh kerajaan. Sektor swasta mempunyai matlamat yang menjana wang dan menggaji lebih banyak pekerja kepada sektor awam. Bagi di bawah tajuk hubungan industri di antara sektor awam dan swasta, beberapa pecahan dibuat dalam pengenalan tersebut. Pengesuaian sektor swasta dan awam. Sektor swasta dan awam kadang-kadang bekerjasama sambil mempromosikan kepentingan bersama. Sebagai contoh, sebuah syarikat swasta mungkin membayar satu kali bayaran kepada negara untuk mempromosikan jarak jalan raya tertentu untuk waktu yang ditentukan sebagai pertukaran pendapatan dari tol. Perbezaan sektor swasta dan sektor awam. Sektor swasta mengambil pekerja melalui pemilik perniagaan individu, syarikat atau agensi bukan kerajaan yang lain. Pekerjaan merangkumi pekerjaan di bidang pembuatan, perkhidmatan, kewangan, profesi perhotelan atau jawatan bukan kerajaan yang lain. Sektor awam juga mengambil pekerja melalui kerajaan, persekutuan, negeri atau tempatan. Pekerja sektor awam cenderung mempunyai rancangan faedah yang lebih komprehensif dan lebih banyak kesempatan pekerjaan daripada pekerja sektor swasta. Terima kasih, Doktor. Berkaitan perburuhan, tenaga kerja atau buruh kasar membekalkan kepakaran tenaga kerja dan perkhidmatan yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk dan perkhidmatan. Mereka yang tidak mempunyai kemahiran atau berkebolehan yang diinginkan selalunya tidak dibayar gaji yang tinggi. Banyak negara yang telah mengamalkan sistem gaji minimum untuk menampung kos sara hidup pekerja. Sekiranya sejumlah tenaga kerja dan sejumlah modal menghasilkan banyak, itu adalah produktiviti yang tinggi. Semakin tinggi produktiviti, semakin besar keuntungan yang diperolehi. Produktiviti yang ingin memberikan kelebihan daya saing kepada pekerja, syarikat dan industri atau negara-negara yang lain. Baik, terdapat beberapa jenis tenaga kerja, iaitu yang pertama, tahap kemahiran. Yang paling asas adalah tenaga kerja yang tidak mahir, yang tidak memerlukan latihan.
Yang seterusnya ialah tenaga kerja separuh mahir yang memerlukan sedikit kemahiran atau pendidikan untuk membuat kerja. Dan pekerja biasanya diselia oleh seorang orang atasan yang menerima upah dan faedah seperti yang telah ditetapkan. Pekerja kontrak biasanya adalah pekerja yang menghasilkan suatu karya yang berdasarkan perjanjian dan kontrak yang telah ditandatangani. Gaji biasanya dibayar melalui komisen terhadap hasil yang dikeluarkan. Terdapat juga buruh hamba yang dipaksa bekerja, yang mana mereka tidak mempunyai pilihan, selalunya mereka menggunakan kanak-kanak dan mengenakan bayaran yang harga tidak patutan dengan tugas dan kerja yang dilakukan. Undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran buruh, Kesatuan Pekerja yang ini mewakili kepentingan pekerja untuk tawar-menawar dengan majikan atas kebimbangan dan keprihatinan seperti upah dan keadaan pekerjaan. Selalunya dibuat untuk bertujuan mendapatkan peningkatan dalam gaji, faedah, keadaan kerja atau status sosial dalam organisasi melalui perundingan bersama. Perkembangan sejarah luar negara, yang ini berasal daripada Britain, Eropah dan Amerika Syarikat pada abad ke-19. Ia berlaku bermula daripada pemusuhan yang mereka hadapi dari majikan dan kumpulan pemerintah yang membenci bentuk politik dan ekonomi baru. Seterusnya, perkembangan moden telah mengimplementasikan undang-undang hak untuk bekerja. Pihak korporat yang melindungi ekonomi kebebasan bagi pekerja telah melindungi pihak-pihak pekerja. Okey doktor, gerakan buruh di Malaysia. Gerakan buruh secara aktif memperjuangkan kemerdekaan dari kuasa penjajah Inggeris. Ianya memberikan sumbangan yang besar walaupun dalam penentuan masa depan Malaysia, termasuk juga penggubalan perlembagaan Malaysia. Tetapi sayangnya, semua yang ada di masa lalu dan kesatuan kerja telah dilemahkan dan diasingkan dari penglibatan dalam kehidupan negara. Pertama oleh Tuan Kolonial Inggeris dan selepas itu oleh gabungan pimpinan UMNO yang memerintah Malaysia sejak merdeka. Asal-usul Kesatuan Perlindungan dan Promosi Hak, yang mana kesatuan sekerja yang paling radikal adalah General Labour Union atau Kesatuan Buruh Am GLU yang diharamkan penjajah British apabila darurat bermula pada 1948 kerana sikap militan kesatuan sekerja itu dalam menuntut hak buruh serta kemerdekaan. Buruh ketika itu yang kebanyakannya berasal dari China dan India di sektor swasta dan pekerjaan Melayu dalam perkhidmatan awam membentuk Kesatuan Buruh Am GLU. Asal-usul buruh terancang dalam bentuk Kesatuan Pekerja di Malaysia bermula dari tahun 1920-an. Gerakan buruh di Malaysia dan Singapura mula bangun menuntut hak pekerja sejak penjajah British pada awal tahun 30-an. Dalam perjuangan untuk hak, sejarah menunjukkan bahawa banyak tindakan diambil oleh GLU, termasuk mogok. Pergerakan buruh ketika itu pada urusan majikan dan pekerja tetapi juga memainkan peranan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya negara. British bergerak untuk melemahkan pergerakan buruh. Kaedah yang digunakan adalah untuk mengawal pergerakan buruh termasuklah perundangan undang-undang seperti Ordinan Kesatuan Sekerja 1940 dan pelantikan penasihat Kesatuan Sekerja. Salah satu tujuan utama Ordinan Kesatuan Sekerja ini adalah untuk menstabilkan keadaan buruh demi meningkatkan pengeluaran untuk menampung ekonomi Britain dan usaha perangnya. Ianya tidak mementingkan hak pekerja atau kesatuan sekerja. Okey, dan seterusnya isu terkini berkenaan perburuhan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ni terdapat banyak buruh asing yang berada di kedai makan, di kawasan pertanian, di sektor pertanian. Okey. Kemasukan pekerja asing ke Malaysia telah mengurangkan masalah kekurangan tenaga kerja. Di Malaysia ni memang kekurangan tenaga kerja. Walaupun demikian, kemasukan pekerja asing sekarang terutamanya dari satu negara menimbulkan sejumlah masalah besar dan mempunyai implikasi ekonomi, sosial dan politik terhadap masyarakat tempatan. Ini memberi kesan kepada rakyat tempatan terutama di Malaysia kan. Berdasarkan kepada Persidangan Pengurusan Perniagaan Antarabangsa IBMC 2017 menyatakan
bahawa pengambilan pekerja asing yang besar tidak bertindak sebagai fenomena baru kerana Malaysia telah mengalami masalah kekurangan tenaga kerja ini sejak tahun 1980-an. Okey, kita memang dah lama mengalami masalah ini sebab mungkin rakyat Malaysia tidak mahu bekerja sangat sebagai dalam bidang buruh ni. Okey, mungkin faktor gaji ke, kita tak pastilah. Okey, pengambilan pekerja asing ni boleh membawa kepada beberapa kesan baik secara positif dan atau negatif. Sebahagian besar daripada mereka akan membawa kesan positif kepada organisasi mereka. Ketersediaan pekerja asing di Malaysia adalah salah satu alasan lain untuk majikan tempatan mengupah mereka. Kajian ini dilakukan di kategori Conventory Malaysia untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pekerja asing dan kesannya terhadap prestasi organisasi dan yang dari segi produktiviti. Okey, semasa dikaji didapati bahawa terdapat beberapa faktor pekerja asing seperti ketersediaan terhadap pendidikan dan keadaan kerja. Walau bagaimanapun, hasil kajian juga menunjukkan bahawa tahap ketersediaan dan pendidikan mempunyai hubungan positif dengan prestasi organisasi. Sementara untuk penerimaan keadaan kerja, hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan negatif terhadap prestasi organisasi. Negatif dia contohnya seperti perkauman lah. Dia orang dah terlalu ramai sangat dalam Malaysia ni, jadi dia orang jadi berani. Situ dari sudut negatif dia. Dari sudut positif pula, mereka senang berhubung antara satu sama lain. Sebab dia orang faham, contohnya dari segi bahasa, dia orang faham, senang dia orang nak berinteraksi. Okey, oleh itu disarankan agar penyelidikan masa hadapan dapat mengkaji faktor-faktor lain pekerjaan asing terhadap prestasi organisasi seperti pengalaman kerja dan upah di industri lain di Malaysia. Okey. Yang seterusnya, isu kemasukan pekerja asing di Singapura. Di Singapura pun ada juga isu. Selama bertahun-tahun, sejarah Singapura dengan tempat tinggal pekerja migran telah menyaksikan kebimbangan umum terhadap perumahan pekerja migran di komuniti kediaman. Pada tahun 2008, lebih dari 1,400 penduduk Taman Serangoon menandatangani petisyen menentang asrama yang terletak di kawasan kejiranan mereka yang mereka serahkan kepada Menteri Pembangunan Nasional ketika itu. Mahbuhtan nama dia. Tetapi di luar asrama ada juga pertanyaan yang lebih luas untuk dipertimbangkan, kata para pakar. Sekiranya masyarakat mula mempertanyakan pergantungannya kepada pekerja asing yang murah, adakah ekonomi dapat menghasilkan kenaikan kos standard? Bolehkah orang menerima pekerjaan migran yang tinggal di tengah-tengah mereka? Okay. Itulah antara persoalan-persoalan warga Singapura waktu itu, kerana dia orang menentang pekerja asing ni. Ada sesetengah dia orang menentang. Untuk beberapa pandangan mengenai isu-isu ini, mereka menghubungi berbagai pihak yang berkepentingan dalam industri buruh migran seperti operator asrama, firma pembinaan, badan bukan kerajaan (NGO) serta akademi buruh dan penyelidik dasar. Pada akhirnya, hampir semua orang yang diwawancara mengatakan peninjauan kembali bagaimana Singapura menampung tenaga kerja migrannya, baik dari segi literal maupun kiasan, sudah terlambat. Okey, di Singapura pun ada masalah yang sama dengan Malaysia. Isu lambakan pekerja asing ni. Mereka penduduk tempatan pun antara ni tak boleh terima dengan pekerja asing terlalu ramai. Mungkin dah terlalu lambakan. Contoh sekarang macam kes COVID ni, kebanyakannya yang memberi impak yang besar pada COVID ni kepada pekerja-pekerja asing. Okey. Seterusnya, untuk menyelesaikan masalah pekerja asing di Singapura memerlukan penyelidikan yang serius agar dari akar umbir lagi. Masalah ini pada masa kini menjadi sangat serius kerana ini mengakibatkan masalah lain timbul, terutamanya dari tempoh pandemik tahun 2020 ini. Seperti yang saya cakap tadi. Bagi 400,000 pekerja migran yang tinggal di Singapura, masa depan mereka dapat diselubungi ketidakpastian untuk beberapa waktu. Mata pencarian mereka di sini akan tetap seimbang walaupun COVID-19 telah dihapuskan di sini, kata para pakar.
daripada CNA International Edition by Eng Jung Seng dan Justin Ong. Yang terakhir, kesimpulan. Perhubungan awam sangat penting untuk transformasi ekonomi yang berlaku di Poland pada tahun 1990-an. Perubahan ekonomi arahan dan kawalan menjadi pasaran bebas mendapat penerimaan sosial terutama berkat instrumen perhubungan awam. Menyedari pertumbuhan dan peranan penting sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi yang mendorong ekspor. Kerajaan Malaysia memutuskan bahawa sangat penting untuk melihat sektor swasta sebagai rakan penting sektor awam dalam mencapai pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi. Seperti yang kita tahu, di sektor kerajaan juga kita saling bekerjasama dengan sektor swasta. Menjelang akhir ini, pada bulan Februari 1983, pemerintah memperkenalkan Malaysia E-Corporate Concept sebagai sebahagian dari strategi keseluruhan untuk menjalin hubungan baru dan lebih baik antara kerajaan dan sektor swasta. Ini antara dasar-dasar yang kerajaan kita buat. Hal ini adalah satu evolusi terhadap sistem perundingan ad hoc dan tidak rasmi yang berlaku antara kerajaan dan komuniti perniagaan. Malaysia melembagakan penggunaan kolaborasi sektor awam swasta untuk membolehkan kedua-dua pihak berusaha secara bekerjasama ke arah nasional pembangunan. Seperti kita tahulah, kerajaan Malaysia dengan sektor awam ni saling bekerjasama untuk membangunkan Malaysia ni. Asas-asas konsep yang diamalkan oleh Malaysia adalah kejayaan pembangunan negara menghendaki sektor awam dan swasta mematuhi pandangan bahawa negara adalah korporat atau perniagaan entiti yang dimiliki bersama oleh kedua-dua sektor dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Di sektor kerajaan dan swasta ni kita mempunyai tujuan yang sama. Jadi sebab itu kita perlu saling bekerjasama, saling bergantungan. Manfaat yang terhasil dari kerjasama perspektif sektor swasta bermaksud tahap keuntungan yang lebih tinggi yang membawa kepada putaran kerugian dalam pengembangan dan pertumbuhan pelaburan ekonomi. Kepentingan kerajaan dalam menjayakan Malaysia Corporation terletak pada penjanaan peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan yang disalurkan untuk mendorong pembangunan sosio-ekonomi negara. Pada masa lalu, dikotomi ini telah menimbulkan konflik antara dua sektor. Sektor awam diberi kepercayaan khusus untuk melindungi masyarakat telah lama menekankan peranan pengawal seliannya terhadap pelakuan dan aktiviti sektor swasta. Sektor awam pula diminta untuk mentakrifkan semula peranan dalam sektor hubungan aktiviti perniagaan dan menggunakan pendekatan baru untuk memfasilitasi peranan sektor swasta dalam menerajui pembangunan ekonomi. Tindak balas sektor awam terhadap konsep gabungan Malaysia adalah untuk segera mewujudkan mekanisme sektor yang diperlukan untuk proses perundingan sektor awam swasta. Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan beberapa arahan untuk memasukkan kehidupan baru ke dalam struktur institusi ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.